Oi, keluarlah setan. Keluarlah kalau berani. Kacau budak kecil apa hal? Aku ni bapaknya, keluar kau. Saya menjerit ke arah bilik anak saya waktu tu. Dan saya rasa saya dah semacam hilang akal dah waktu tu. Sebab saya dah bengang sangat-sangat dengan benda yang ganggu anak saya ni. Sejak dia masih kecil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya pada hari ini ya, insya-Allah. Baik, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih lagi kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan satu apartmen dekat Singapura, yang mana apartmen ni didirikan di atas bekas tapak tanah perkuburan Cina. Marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Blok apartmen Singapura. Yang ini pada mereka-mereka yang duduk kat Singapura, pendengar-pendengar KSM daripada Singapura. Jom kita dengar kisah yang kedua. Okey, kisah dia macam ni. Kisah dia bermula macam ni. Dulu tanah tu adalah tapak tanah, orang kata tapak kubur lah. Dah hampir 16 tahun dah saya ni tinggal dekat blok apartmen ni. Daripada hanya berdua dengan isteri saya je, sehinggalah sekarang ni dah ada 2 orang anak, 3 bilik tidur dan 2 bilik mandi ni. Sederhana je luas, serta bilik ketiga ni menghadap ke koridor di luar rumah. Dan bilik ni lah saya pilih untuk anak pertama saya, Jimmy, ketika dia berusia 2 tahun macam tu. Dan bilik yang kedua ni menghadap satu taman kecil kat belakang. Dan saya jadikan bilik tu bilik entertainment room lah. Lebih kurang macam tu. Letakkan PS2 dan TV-TV hi-fi set untuk kata berentertainment lah dekat situ kan. Baiklah, dan sekarang tu bilik tu dah jadi bilik anak saya yang kedua, iaitu yang bongsu lah, Alia nama dia. Okey, taman yang di belakang blok apartmen ni yang saya tinggal ni taklah berimej macam taman sangat sebenarnya. Cuma ada bangku batu yang dicat putih dalam bentuk bulatan di tengah-tengah, yang dikelilingi dengan pokok-pokok rendah dan pokok-pokok menjala yang diterangi lampu taman bercahaya putih malap je, serta satu pokok besar yang sangat rimbun daunnya tinggi hingga ke tingkat 3. Dan rumah saya ni memang dekat tingkat 3 je. Dan pokok tu pula betul-betul terpacak menghadap tingkap bilik master bedroom rumah saya ni. Dan taman inilah yang sering jadi buah mulut orang yang tinggal di daerah kami ni. Dikatakan tempat yang paling angker di kawasan kejadian blok apartmen di kawasan ni. Dan ketika saya pilih untuk beli unit apartmen ni lah, tak tahu pula saya dengan cerita-cerita angker dekat sini. Dan ejen rumah pun tak ada pula hikayatkan pada saya cerita pasal benda ni. Yelah, takkan dia nak bodoh-bodoh tungau, nak menakut-nakutkan potential klien dia dengan kisah-kisah seram pula kan. Nanti saya tak jadi beli pula, melepaslah komisen dia, ya tak? Okey, saya pilih rumah ni kerana persekitarannya sunyi dan damai, jauh daripada jalan besar. Walaupun owner sebelum ni adalah Cina, dan ada satu tok pekong besar tercekat kaku kat satu dinding dalam rumah ni.
Jadinya sebelum saya berpindah lah, memang saya tak minat langsung tahu rumah yang dekat ataupun tepi jalan ni. Bising, depan blok saya pun cantik landscape-nya. Dengan pokok-pokok besar dengan rendangnya. Di mana burung-burung yang cantik dan asing jadikannya sebagai tempat persinggahan sebentar sebelum menyambung perjalanan jauh mereka di musim migration. Memang damai dan tenang suasana dekat situ. Jadinya, macam-macam cerita anchor yang saya dengar dan tentang kawasan ni, terutama taman di belakang blok saya ni, dari jiran-jiran yang saya kenal, terutama daripada budak-budak yang suka melepak-lepak dekat bawah blok lepas diorang main takraw dekat court badminton tu. Budak-budak remaja ni melepak depan tu sampailah pukul 2-3 pagi biasanya. Sekarang dah sunyi dah depan blok saya ni bila memalam, sebab budak-budak ni dah ramai dah start kerja dan ada yang dah kahwin dah pun. Diorang selalu cakap tau, yang dekat taman belakang tu memang keras. Dan adalah beberapa kali ni diorang ternampak bila tengah melepak malam-malam buta di situ, ada satu lembaga berjubah labuh berwarna kelabu sedang memanjat pokok besar yang menghadap bilik tidur saya dengan gaya memanjat seperti gaya biawak merangkak. Dan ada yang pernah ternampak kelibat seorang apek tua yang sangat bongkok berjalan tergeta-geta di taman itu. Dan bila dilihat sekali lagi, apek tu kelihatan sedang memanjat pokok besar tu dengan laju. Gila ke apa? Apek tua bangka macam tu boleh pula panjat pokok tu dengan laju. Memang laju gila lah. Jadinya budak-budak muda ni lah bertempiaran lari bila nampak perkara macam tu. Balik rumah masing-masing lah malam tu. Dan ada sekali tu diorang nampak macam ada dua lembaga menyerupai manusia duduk di pavilion sambil berbual-bual. Mula-mula budak ni tak adalah fikirkan apa-apa. Dan bila nampak dua kelibat manusia tu, sebab kadang-kadang memang ada penduduk di sini duduk-duduk di pavilion tu di malam-malam buta, tengah-tengah malam buta duduk di situ. Mungkinlah orang kata ambil-ambil angin kot malam-malam sambil mencari ilham. Tapi lama kelamaan diorang mula rasa pelik tau. Sebab bahasa perbualan mereka ni kedengarannya pelik sangat. Dan nak kata bahasa Tagalog bukan, Hindi pun bukan, Jawa ataupun Bawian memanglah jauh sekali. Sebab ada antara budak-budak tu memang yang ada yang berbangsa Jawa dan berbangsa Bawian. Dua kelibat manusia seperti itu berbual-bual dengan agak kuat tau, dengan bahasa yang amat pelik, amat aneh yang diorang tak pernah dengar. Dan agak lamalah diorang perhatikan je dua makhluk tu, dan diorang ni tak nampak dengan jelas rupanya. Dari jauh bila tiba-tiba mereka berhenti berbual, lalu bangun berdiri dan terus melayang-layang ke atas pokok dengan bunyi suara seperti itik pulang petang. Jadinya bila dengar macam tu, berteraburlah budak-budak ni balik ke rumah. Jadinya beberapa bulan lepas lah, saya dan keluarga saya ni naik taksi. Ada satu taksi lah saya catat untuk nak pulang ke rumah lepas kami makan malam di luar lah. Yang bawa taksi ni seorang brother Melayu lah Dan bila saya sebut nombor blok saya ni dan jalan mana, abang ni terus beritahu saya yang dia dulu tinggal di blok sebelah je dengan blok saya tau. Tapi dia dah jual dah rumah tu sekitar 6 bulan yang lepas. Jadi saya tanyalah, apa sebabnya yang dia jual rumah tu? Kerana kawasan tu agak popular serta banyak kemudahan. Jadi rugilah kenapa jual kan? Dekat dengan pasar, ada kedai 24 jam di stesen minyak Esso dan dekat dengan Changi Airport. Sejuk sekejap darah saya bila abang tu ceritakan kenapa yang dia jual rumah dia. Katanya dia jualkan rumah ni sebab dah tak tahan sekali kerana selalu kena ganggu bila balik malam-malam selepas bawa teksi. Dan sampai masuk dalam rumah, duduk tercongok dekat atas sofa je sekali. Dan dah beberapa kalilah dia balik malam-malam, keluar je daripada lift, terus je dia ternampak ada seorang perempuan berbaju congsam merah sedang duduk di tangga sambil menangis tersedu-sedu. Rambutnya panjang, mengurai hingga ke lantai, menutupi wajahnya.
Yang dia tak tahan sampai jual rumah tu sebab perempuan bercongsam merah tu 2 kali muncul dalam rumah dia, duduk tegak tercongok dekat atas sofa. Dan isteri dia yang mula-mula terserempak dengan makhluk tu, bila nak ke dapur tengah-tengah malam, elok je nampak benda tu tengah duduk tegak je dekat atas sofa. Terus patah baliklah isteri abang tu masuk ke dalam bilik semula. Dan kali kedua, abang tu sendiri yang terkena. Jadinya, satu malam tu, bila dia balik ke rumah, selepas habis shift taksi dia lah, lebih kurang waktu tu dalam pukul 1 pagi macam tu. Bila dia masuk rumah yang dah bergelap waktu tu, sebab semua anak-anaknya dan isterinya dah tidur waktu tu. Dan bila dia nak petik suis lampu dekat ruang tamu tu, tiba-tiba kedengaran ada suara yang sangat halus, seperti sedang mengalunkan lagu ataupun hummingkan lagu. Dan benda tu tengah duduk dekat atas sofa dia. Dan kelihatan perempuan bercongsam merah tadi sekali lagi. Yang dia pernah ternampak di tangga sebelah unit rumah dia, tertunduk dengan rambut yang halus dan mengurai menutupi wajah. Terus kelang kabut abang tu keluar balik daripada rumah dia, terus drive taksinya pergi lepak dekat Kopitiam 24 jam yang tak berapa jauh daripada blok tu sampai ke subuh. Terus dia dan isteri dia buat keputusan untuk jual rumah mereka. Dan lepas kejadian tu, terdiam saya dengar cerita daripada abang tu. Dan kisah rumahnya yang tak jauh daripada rumah saya ni membuatkan saya ni jadi macam takut, berfikir panjang. Dan seperti yang saya kisahkan tadi, blok abang tu tinggal dulu lokasinya depan blok saya je. Cuma blok dan unit dia ni menghadap taman dekat belakang rumah saya. Dan blok saya pula, taman tu di belakang. Dan isteri dan anak-anak saya ni macam tak ambil pot je bila abang tu bercerita pasal dia jual rumah dia sebab kena ganggu. Dan saya pun malaslah nak fikir sangat waktu tu, sebab saya dan keluarga dah memang tinggal di situ dan dah tak ada plan nak jual rumah tu. Nak buat macam mana lagi je tak? Dan tambah je lah waktu tu kan. Dan ketika baru tinggal di sinilah, memang tak ada apa-apa pun kejadian pelik yang saya dengan isteri saya alami. Cuma ada sekali tu, selepas lebih kurang 2 minggu dekat rumah ni, ada satu malam tu, saya tengah basuh muka dekat sinki dapur. Dan bila saya ternampak di cermin tu, ada satu bayang hitam tiba-tiba melintas dekat belakang saya. Terkedu sekejap saya. Cepat-cepat saya lupakan perasaan yang bukan-bukan, sebab saya anggap itu sebagai satu bayangan mata saya aja agaknya lah. Dan gangguan lebih serius lagi tiba bila anak saya yang pertama ni lahir, selepas lebih kurang 3 tahun tinggal di rumah ni. Gangguan bermula ketika dia berusia 6 bulan macam tu. Dan bila masuk je pukul 12 tengah hari dan waktu maghrib, Jimmy ni, anak pertama saya, akan menangis meraung-raung sambil tunjuk-tunjuk dekat satu sudut dekat ruang rumah tu. Dan sudut itulah dulunya tempat bekas owner rumah ni letakkan tempat persembahan Tok Pek Kong je, dengan berhala besar yang berwajah hitam. Dan sudut tu saya dah cat putih balik dan dah letakkan frame pun nama Allah dan Muhammad di situ. Dan macam automatik saja, masuk je pukul 12 tengah hari dan waktu senja, anak saya akan start meraung-raung sambil menunding-nundingkan jarinya ke arah sudut tu. Dan bila malam pula, Jimmy susah nak lena dan tidur kejap, lepas tu mesti terbangun sambil menangis-nangis, tetapi matanya pejam rapat. Susu langsung tak nak dicuit, apa-apa pun langsung tak mahu. Stres juga saya dan isteri saya ketika itu. Pernahlah dari malam sampai ke esok paginya, si Jimmy ni tak tidur, menangis meraung-raung. Dan saya pernah sampai terhilang kesabaran dan saya pekik dekat anak ni, saya suruh tidur.
Yelah, begitulah bila kita dah terlalu stres ya. Dan sampai saya ni bergaduh pula dengan isteri saya pasal tu. Aduh lah, sampai orang kata menyesalnya saya waktu tu. Puas juga isteri saya ni dan sedara maranya pujuk saya suruh panggil orang yang tahu. Minta tolong tengok-tengokkan rumah ni. Tapi saya tak nak. Bukan sebab saya tak percaya ya dengan kewujudan makhluk-makhluk halus ni. Cuma ketika itu saya lebih condong berfikir yang anak saya ni ada masalahnya adalah normal lah, macam baby-baby ataupun bayi-bayi yang lain. Dan pemikiran lebih ke arah orang kata scientific reason lah kononnya waktu tu. Dan saya fikir mungkin anak saya ni kembung perut ke, sakit tekak ataupun tak sedap badan. Jadi hampir setiap bulan kami pergi ke klinik untuk doktor cek anak saya. Dan biasanya doktor cakap yang anak saya ni tekaknya macam ada jangkitan sebab nampak merah dekat tekak dia. Lagilah saya tak fikirkan dari sudut hal mistik waktu tu kan, sebab dah ada orang kata bukti daripada doktor yang mengatakan yang anak saya sakit tekak. Dan inilah bahananya bila lama dekat negara Eropah, dah lama berkawan dengan Mat Saleh ni, dan yang mana semua hal dan kejadian mesti ada scientific reason dia. Tu pada saya zaman tu lah Dan saya sebenarnya dah ceritakan dekat mak dan ayah saya dekat kampung akan hal anak saya si Jimmy ni. Jadinya di hari raya tahun tu, saya pulang ke kampung dan ketika di sana, mak saya ada hulurkan saya 1 botol berisi air. Dan mak saya suruh berikan Jimmy minum air ni dan usapkan sekali kepalanya dengan air ni sedikit. Jadinya mak saya tak jelaskan sangat apa air tu, ataupun saya pun langsung tak ada bertanya tau. Cuma dia berpesan agar beri Jimmy minum air ni dan usapkan muka ataupun kepalanya bila dia menangis ataupun meracau. Selepas daripada itu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak saya dapatlah tidur nyenyak sikit dan di waktu malam dan kurang dah mengacau dia. Dan bila masuk waktu tengah hari dan senja, ada jugalah ketikanya bila dia tiba-tiba tersedar dari tidur tengah-tengah malam sambil menangis kuat macam ketakutan. Dan biasanya saya akan lekas-lekas usapkan mukanya dengan air tu sampailah dia diam dan tidur semula. Sehinggalah berlaku satu kejadian ni. Dan ketika Jimmy berusia 3 tahun lah lebih kurang macam tu, malam tu saya dan isteri tidur lewat sebab menonton satu filem ni dekat bilik nombor 2 tu. Dan waktu tu dalam sekitar pukul 1 pagi seingat saya, Jimmy dah lama tidur di biliknya. Dan bila tiba-tiba kami terdengar Jimmy meraung-raung dan menangis kuat daripada biliknya, saya segera bergegas keluar daripada bilik dan ternampak Jimmy berlari keluar daripada biliknya dengan wajah penuh ketakutan sampai terjatuh tersungkur berdarah bibirnya. Allahu Akbar! Gangguan apakah yang telah menimpa anak saya waktu ni? Baba, tolong! Ada orang kali hitam kepala dia dekat botak, mata merah, kuku tajam dalam bilik Jimmy. Anak saya mengadu sambil meraung dan menangis waktu tu. Saya memeluknya sambil cuba menenangkan dia. Namun, Jimmy masih lagi menangis sambil menunjuk-nunjuk ke satu sudut di dalam biliknya. Dan saya serahkan Jimmy pada isteri saya yang dari tadi tercekat di sebelah saya sebab terkedu dengan peristiwa yang baru ni terjadi. Oi, keluarlah setan! Keluarlah kalau berani! Kacau budak kecil apa hal? Aku ni bapaknya, keluar kau! Saya menjerit ke arah bilik anak saya waktu tu. Dan saya rasa saya dah semacam hilang akal dah waktu tu. Sebab saya dah bengang sangat-sangat dengan benda yang ganggu anak saya ni sejak dia masih kecil lagi. Bukan sebab saya ni berani sangat dengan makhluk-makhluk ni sebenarnya. Cuma saya ni dah hilang sabar ketika itu sebab dah terlalu lama benda ni mengganggu anak saya. Dah lah dalam 3-4 hari sebelum tu, ketika saya nak bawa Jimmy keluar daripada rumah ni main-main di taman permainan berhampiran ni, tengah-tengah saya pakaikan kasut untuk Jimmy ni, dia cakap dekat saya, Baba, kakak tu terbang. Dia stop kat pokok tu tengah tengok Jimmy, muka dia buruk. Jimmy takut, Baba. Sambil jarinya menunjuk ke arah pokok besar depan blok saya ni. Jadinya saya pun halakan pandangan ke pokok tu. Tapi saya memang tak dapat nampak apa-apa di situ.
Teruslah saya tarik Jimmy ni masuk ke rumah balik. Tak jadi kami keluar petang tu. Kepala saya ni dah rasa macam sebal sangat dan saya dah hilang pertimbangan. Isteri saya dah menangis-nangis marahkan saya sebab saya cabar makhluk tadi. Dan saya segera menuju ke biliknya lepas saya terpekik cabar dia suruh keluar tadi. Dan bila tiba di muka pintu, saya terpekik cabar dia suruh keluar tadi. Dan bila tiba di muka pintu, tak semena-mena segala bulu roma saya ni meremang seremang-remangnya, di mana saya tak pernah rasakan perasaan dan keadaan macam tu. Nak kata seram? Tak juga. Nak kata takut? Tak juga. Cuma waktu tu segala bulu kasar dan bulu halus di tubuh saya ni naik setegak-tegaknya. Dengan tak semena-mena, dalam keadaan fikiran saya ni tengah kacau waktu tu, saya terus azan sekuat-kuatnya di muka pintu bilik anak saya. Sekuat-kuat yang saya boleh waktu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Confirm waktu tu ada jiran-jiran saya yang terbangun malam tu dengan saya azan kuat-kuat macam tu tengah-tengah pagi buta macam tu. Nasib baiklah diorang ni tak ada call ataupun panggil polis. Dan esoknya selepas desakan bertalu-talu daripada isteri saya dan saya pula macam dalam keadaan bingung waktu tu, saya pun izinkan pakcik isteri saya ni bawakan seorang pakcik ni untuk tolong tengok-tengokkan rumah saya ni. Daud nama pakcik ni ya. Saya letakkan nama dia Pakcik Daud je lah ya. Tinggi dan kurus serta kulit agak gelap orangnya dan bersongkok, namun wajahnya nampak jernih dan ikhlas. Jadinya selepas Zuhur, dia pun tiba bersama dengan pakcik isteri saya ni. Dan selepas minum kopi lebih kurang bersembang-sembang begitu, teruslah dia bertanya kepada saya, apa masalahnya dalam rumah ni sebenarnya? Dan selepas tu saya pun jelaskanlah perkara demi perkara yang telah terjadi ataupun kejadian yang menimpa kami. Dan Pakcik Daud ni bangun dan terus masuk ke bilik anak saya dan berdiri tercekat sambil memandang sekeliling bilik tu. Perhatiannya terus tertumpu ke sudut yang anak saya tunjukkan semalam selepas dia berlari-lari keluar lintang pukang daripada bilik. Jadinya Cik Daud ni terkumat kamit mulut dia ni membaca. Jadi saya pun perhatikan je lah Pakcik Daud ni seperti membaca sesuatu sambil tetap merenung tepat ke sudut tu sambil kepalanya ditundukkan sedikit waktu tu. Apa kau buat kat sini ha? Kenapa kau ganggu keluarga ni? Hedik Pakcik Daud tiba-tiba sambil tetap merenung ke sudut tu dan raut wajahnya tampak naik merah dan matanya mengecik waktu tu. Dan saya sedang berdiri dekat depan muka pintu tu memerhatikan Pakcik Daud ni dari tadi. Tersentak sekejap bila tiba-tiba dengar Pakcik Daud ni menjerit. Dan pada siapa ataupun pada apa yang diheditkan tadi tu, saya memang tak nampak apa-apa pun. Walaupun macam mana sekalipun saya tenung, memang saya tak dapat nak nampak apa-apa pun. Dan Pakcik Daud ni kembali diam. Namun bibirnya terus bergerak-gerak seolah-olah berkata sesuatu. Tampaklah urat-urat di tengkuk dan di dahinya seakan-akan tegang dan ada sedikit peluh memercik di dahinya waktu tu. Jadinya selepas beberapa lama dalam keadaan begitu, mulut Pakcik Daud ni berhenti tu kamit dan beliau mengangkat kepalanya lalu berpaling membelakangi sudut itu dan terus melangkah keluar daripada bilik Jimmy. Berikan pakcik seulas 2 bawang putih boleh? Pinta Pakcik Daud selepas beliau duduk di sofa semula dan minum kopi seteguk 2. 2-3 ulas bawang putih tu saya pun hulurkan pada Pakcik Daud ni selepas isteri saya pergi ke dapur untuk ambilkan. Kita masuk semula ke bilik anak kamu lepas ni ya. Kali ni kamu ikut kat belakang pakcik dan jangan berkata apa-apa ataupun jangan bertanya apa-apa soalan pun. Kamu ikut saja ke mana arah pakcik tuju ya. Cuma jangan berhenti. Baca 3 kul dan ayat kursi. Ini adalah pesan Pakcik Daud waktu tu. Jadinya waktu ni saya pun mengangguklah tanda faham.
Kita minum dulu Sambung Pakcik Daud lagi. Macam dia pula tuan rumah pelawa saya minum kan. Tapi tak kisahlah waktu tu. Saya yang masa ni masih lagi dalam keadaan sebal tahu ketika tu. Dan hanya mahu gangguan tu pergi je. Dan saat tu juga saya tertanya dalam hati. Yang Pakcik Daud ni memang nampak macam tenang je kan. Siap ada time out, orang kata boleh rehat-rehat lagi kan. Untuk minum-minum kopi lagi gitu kan. Sedangkan yang saya ni dalam hati saya ni, Tuhan dia yang tahu betapa resahnya saya dengan gangguan-gangguan ke atas anak saya ni. Jadinya selepas Pakcik Daud selesai minum kopi secawan, Pakcik Daud terus bangun dan berjalan menuju ke arah bilik Jimmy. Jangan lupa baca ayat 3 kul dengan ayat kursi tau. Dan jangan berkata apa-apa walaupun sepatah. Pesan Pakcik Daud sekali lagi. Dan saya hanya diam, mengangguk lemah waktu ni. Dan saya terus mengekori rapat Pakcik Daud ni. Dan terus berjalan masuk ke bilik Jimmy dan berhenti di sudut tadi. Teruslah beliau ni tundukkan kepalanya sedikit dan bibirnya mula bergerak-gerak seperti membaca sesuatu. Keluar kau dari sini, wahai makhluk terkutuk. Keluar dan jangan lagi kau hadir di sini mengganggu keluarga ni. Pakcik Daud bersuara lantang waktu ni pada sesuatu di sudut tu yang saya tak nampak apa makhluknya. Dan selepas berkata begitu, Pakcik Daud terus menulis sesuatu di dinding sudut itu menggunakan bawang putih yang dimintanya tadi. Dengan berkat nama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut Pakcik Daud dengan nada dan tegas sambil terus menulis sesuatu di dinding tu dengan saya di belakangnya yang tak henti-henti membaca ayat 3 kul dan ayat kursi dalam hati. Keempat-empat sudut di bilik tu Pakcik Daud lakukan dengan hal yang sama sambil saya terus mengekori rapat di belakangnya. Mulut Tukang Mat Kamil seperti membaca sesuatu sambil menulis sesuatu di dinding menggunakan bawang putih. Dan setelah selesai keempat-empat bilik tu, Pakcik Daud meminta saya keluar sebentar dan tinggalkan dia seseorang je di dalam bilik tu. Jadinya saya pun segera keluar dan duduk bersama pakcik isteri saya di sofa dan selepas lebih kurang 10 minit macam tu, Pakcik Daud keluar daripada bilik. Dan saya lihat peluh mengalir dari dahi ke pipinya sedikit. Pakcik Daud lalu duduk dan meminta dibawakan air masak suam segelas. Habis segelas Pakcik Daud minum dan dia terus beritahu kami bahawa dia perlu datang lagi ke rumah saya selepas 5 hari. Dan saya tak boleh hadir pada tarikh itu kerana perlu ke Jakarta atas urusan kerja. Tapi saya izinkan Pakcik Daud datang sambil ditemani pakcik isteri saya. Sebelum dia pulang, saya bertanya padanya, "Cik, gangguan apa yang menimpa pada anak saya dekat rumah saya ni?" Dan Pakcik Daud ni menjelaskan bahawa yang mengganggu anak saya iaitu seekor jin yang kuat. Dan jin ini telah lama menetap di kawasan tu. Dan tempatnya ialah di taman belakang blok yang saya tinggal tu. Dan dia sangat sukakan anak saya si Jimmy ni. Dan Pakcik Daud berpesan pada saya agar kami jaga Jimmy ni betul-betul. Jaga Jimmy ni elok-elok. Sebab anak saya ni memang ada daya tarikan tersendiri. Nanti ramai yang akan tersuka pada anak saya ni. Manusia dan mungkin bukan manusia juga nanti. Dan Pakcik Daud ni jelaskan dia anak yang bertuah katanya lagi. Wallahualam bissawab. Akhirnya saya batalkan trip saya untuk ke Jakarta minggu tu kerana saya hendak hadir bila Pakcik Daud datang ke rumah saya. Kerana saya nak lihat sendiri bagaimana usaha dia untuk nak tenangkan rumah saya ni. Tepat selepas 5 hari, Pakcik Daud tiba selepas waktu asar dan selepas minum sedikit, terus dia berjalan perlahan ke segenap penjuru di kawasan apartmen saya ni daripada ruang tamu, dapur, bilik mandi dan berhenti di setiap sudut sambil membaca sesuatu sehinggalah yang terakhir sekali di bilik Jimmy. Kawasan terakhir Pakcik Daud masuk dan baca sesuatu. Dan selesai semuanya, Pakcik Daud duduk semula di sofa dan meminta segelas air masak seperti hari pertama dia datang. Saya yang duduk di sofa bertentangan dengan dia seperti tidak sabar untuk bertanya sesuatu padanya yang dari hari itu saya ingin sangat tahu sebenarnya. "Pakcik, nak tanya sikit boleh tak? Kenapa dengan taman kat belakang tu, Pakcik?
Macam-macam cerita yang saya dengar pasal taman tu. Dan pakcik pun ada cakap kan, yang makhluk tu yang ganggu anak saya tu pun tinggalnya dekat tempat dekat taman belakang tu. Dan waktu ni saya bertanya gelojong tau. Sedang pakcik Daud ni meneguk air. Taman tu dengan tapak blok-blok kat sini asalnya bekas tapak perkuburan Cina yang lama. Luas sangat kawasannya. Sebelum blok-blok ni dibina, kubur-kubur dekat sini dikorek dan sisa-sisa mayat dipindahkan ke tapak sekarang itu di Lim Cukang. Terang Pakcik Daud dengan wajah yang tenang dan bersahaja je. Dan saya dengan isteri waktu ni terkedu tau. Patutlah angka sangat kawasan ni. Tapi saya nak buat macam mana? Takkanlah nak jual pula apartmen ni semata-mata atas kes gangguan makhluk-makhluk orang kata yang tak guna ni. Lagipun saya dan isteri saya ni senang sangat tinggal di sini sebab banyak kemudahan dan mudah untuk isteri saya ni ke tempat kerjanya di Changi Airport. Jadi sampai sekarang lah kami masih menetap di sini dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semenjak Pakcik Daud tolong pagarkan dan halau makhluk-makhluk tersebut, gangguan dah tak ada lagi dan hidup kami tenang sangat-sangat di sini. Cuma minggu lepas ketika saya nak tutup tingkap bilik saya ni dalam pukul 11 malam macam tu, saya terperasan ada satu wajah lelaki tersenyum pada saya dalam keadaan tubuhnya tergantung kaki ke atas, kepala ke bawah di luar tingkap bilik saya di depan pokok besar tu. Cepat-cepat saya palingkan pandangan saya daripadanya dan tutup tingkap tu cepat-cepat. Dan isteri saya ni perasan saya macam menggelabah tutup tingkap waktu tu kan. Bertanyalah kenapa saya ni seperti kelang kabut tutup tingkap. Dan saya hanya katakan padanya tak ada apa-apa je waktu tu kan. Dan pastinya hanya perasaan saya je yang tiba-tiba rasa berdebar-debar. Tapi tak ada apa sebenarnya. Yelah, kata saya ni agar isteri saya waktu tu tidak ketakutan. Biasalah lelaki kan sebagai seorang suami kena jaga isteri anda. Jangan takut-takutkan dia kan. Kalau nampak pun kalau boleh simpanlah sendiri. Yelah, nak buat macam mana lagi? Terpaksalah buat dek je lah. Buat tak tahu je lah. Ya tak? Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada kali ini kan. Terima kasih pada anda yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini sehingga habis. Sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, marilah kita mendengar sedikit pesanan Ustaz. Alam barzah kita pakai baju dong. Gigi saya tak ada. Di alam barzah gigi saya ada dong. Kiu-kiu. Biar nak tanya. Nak. Inna Allah la yastayanil haq. Allah Ta'ala tak malu nak tanya. Tanyalah. Faham lagi? Awak tu suruh mari malam ni. Jangan malu. Nah, dia tak ada gigi. Alam barzah. Dia ada tak gigi? Dengar baik-baik. Kita akan dibangkitkan daripada kehidupan dunia ini kepada kehidupan akhirat atas keadaan kita mati. Dalam kitab-kitab hadis Yub'asul Abidin ala ma ta'alai kama qala. Dalam Sahih Muslim ada. Okey, Nabi kata akan dibangkitkan setiap manusia pada hari kiamat atas keadaan dia mati hari itu. Semua hal hak mati itu sama masa hidup. Masa bangkit di hadap mahsyar. Kehidupan barzah ni nak khabar gadungung, dia pelik sikit. Dia sama macam alam roh. Dia tak bertambah. Dia pelik. Alam dunia, umur bertambah. Kita duduk 10 tahun, di dunia ini, jadilah budak umur 10 tahun. Kita duduk 80 tahun, macam orang tua jadi. Okey. Alam barzah tak. Orang yang ditanam masa mati COVID 20, 3 tahun dah, dia alam barzah. Dia mati umur 8 tahun, dibangkit pada hari kiamat lagi, umur 8 tahun. Sama, macam mati. Orang yang mati dalam dunia masa zaman Nabi 1500 tahun dah. Faham lagi? Kalau nak ikut je, dibangun pada masa lagi beribu umur. Betul tak? Tapi tak, mati masa zaman Nabi umur apa? Umur 19. Bangkit pada masa kiamat umur 19. Tak tambah umur. Faham lagi? Itu kelebihan alam barzakh. Maka siapa yang mati Melayu, bangun Melayu. Tak ada bangun jadi Bangla. Tak ada. Dia mati laki-laki, bangun laki-laki. Jadi Cina. Dia mati orang Islam, bangun Islam. Itu juga dengan pekerjaan. Dia mati imam, dia akan bangun sebagai seorang imam. Tak bangun jadi mak rempik. Dia mati sebagai ahli zikir, bangun ahli zikir. Nabi sebut orang yang mati
masa buat haji, dia jatuh daripada unta, patah tekuk, mati. Nabi kata, jangan tutup kepala dia. Kerana orang haji, tak boleh tutup kepala. Fa'inahu, nampak? You masih orang kiamat mula biar. Dia akan bangun pada hari kiamat, bertalbiyah pula di padang mahsyar. Nampak? Kenapa? Kerana dia mati dalam keadaan sedang bertalbiyah. Dia bangun pada mahsyar, dia bangun lagi. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Di padang mahsyar. Kita berucap. Oh, ni mati. Mati ihram. Dalam ihram. Nah, mu pilih mu nak bangun gua ni. Faham lagi? Jadi mu mati gigi rongok, alam barzakh gigi rongok. Ha gitu ah. Baik mu ubur gigi sekarang. Jadinya, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subs, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih ya.